Salam Malaysia Madani, Berita Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. 150 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata, ini kerana hab negara masih perlu memberi tumpuan kepada ketersediaan, kemampanan dan penggunaan makanan untuk mengukuhkan keterjaminan makanan secara holistik. Untuk sesiapa yang mempersoalkan berapakah setiap negeri akan dapat berapa bajet dia, ada sesuatu elemen yang belum ditentukan kerana 150 juta ini bergantung kepada perbincangan dan rundingan di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tambah beliau, pihaknya sedang dalam proses memuktamadkan skop, terma dan tata cara pelaksanaan ia bagi memastikan program yang dilaksana memberi impak optimum kepada petani dan mengukuhkan keterjaminan makanan negara. Dalam pada itu, beliau berkata Bernas mengamalkan model subsidi silang dengan keuntungan import diguna untuk melaksanakan tanggungjawab diberi kerajaan melalui 10 obligasi sosial. Bernas juga memainkan peranan utama dalam program khas beras putih tempatan BPT sehingga kini telah 1.7 juta kampit yang 10 kilo itu telah pun diedarkan di seluruh negara yang selain yang melalui seliaan daripada peranan Fama dan LPP. Fungsi koridor wilayah pembangunan ekonomi diselaras supaya ia menumpukan usaha ke arah pasca pelaburan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan telah buat keputusan supaya fungsinya 100% untuk menterjemah pelaburan yang dibawa masuk Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Sebelum ini kadang-kadang mungkin ada banyak berkecamuk apa fungsi koridor. Ada orang kata koridor pun boleh pergi buat promotion. Kadang-kadang koridor pun digunakan oleh kerajaan negeri PBT untuk dapatkan projek-projek pembangunan biasa. Buat jalan, baiki longkang. Maka MIDA tumpu kepada promosi pelaburan setelah diluluskan pelaburan oleh MIDA untuk merealisasikannya itu adalah tanggungjawab koridor yang akan mengkoordinasikan keseluruhan penterjemahan itu di peringkat bawah. Berhubung dasar gaji progresif pula, Rafizi memaklumkan kertas putih mengenainya akan dibentang di Parlimen pada 30 November. Kebaikan kepada majikan juga ialah kaki tangan mereka yang berada dalam skim gaji progresif perlu melalui latihan kemahiran yang khusus supaya itu akan menaikkan kemahiran mereka. Stiknya, kalau mereka tak masuk, maka mereka akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bakat. Kerana apabila rakyat dan tenaga kerja kita tahu bahawa syarikat-syarikat yang di bawah dasar gaji progresif ini adalah syarikat yang membayar gaji yang berpatutan, maka itu akan mengalihkan tumpuan tenaga kerja kepada syarikat-syarikat ini. Piagam data perlu diwujudkan menerusi Jabatan Statistik Negara. Cadangan yang dikemuka Ahli Parlimen Paya Besar, Datuk Indra Muhammad Shahar Abdullah itu supaya perancangan kementerian, agensi dan pihak swasta berasaskan data dan fakta. Bila kita mewujudkan piagam data carta, kita juga perlu mewujudkan carrot and stick di mana sekiranya mereka menggunakan segala data dan fakta yang tersedia di bawah DOSEM, mereka juga mendapat pengiktirafan dan sekiranya segala perancangan dasar dan agenda yang dibuat di bawah kerajaan tidak berasaskan data dan fakta, sudah pasti penalti dikenakan. Mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar wajar diberi perhatian serius. Ahli Parlimen Pendang, Dato' Awang Hashim berkata, ia termasuk pendedahan secara jelas dan telus kepada masyarakat.
Jadi saya minta buatlah Libat Urus, kaji sepenuhnya bagaimana untuk nak memberi subsidi bersasar ini, kerana kita nak cukai ini bayar oleh rakyat Malaysia ini dipulangkan balik full utilize dengan izin untuk digunakan oleh rakyat Malaysia ini. Kor Kesihatan Diraja Angkatan Tentera Malaysia sedia diatur gerak untuk melaksana misi bantuan di Gaza. Ini termasuk mengoperasikan Hospital Medan. Penghantaran pasukan bagaimanapun tertakluk kepada keputusan dan nasihat Kementerian Luar selain Badan Dunia berkaitan. Jadi kita sebenarnya bersedia, Kementerian Pertahanan ini, untuk memberikan, terutamanya kalau kita lihat bantuan kita di Gaza itu sendiri. Sebab itu kita di Kementerian Pertahanan, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri juga, kita sentiasa bersedia terpulang kepada keputusan itu, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, Hospital Medan kita akan sentiasa kita bersiap sedia dalam apa juga keadaan, sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Semua kementerian harus mainkan peranan bantu veteran Angkatan Tentera Malaysia dapat kerjaya kedua. Ini termasuk sediakan latihan kemahiran bersesuaian. Tadi disebut tentang peranan antara kita dengan kementerian-kementerian itu, dan yang terbaru kalau kita lihat dengan Kementerian Ekonomi juga. Veteran menyediakan tenaga, Kementerian Ekonomi menyediakan modal, MINDEF menyediakan tanah. Jadi ini sedang kita usahakan supaya kita boleh merancang dalam setiap kementerian itu mempunyai tugas dan tanggungjawab dia bagi memastikan bahawa veteran Angkatan Tentera ini mempunyai ruang kerjaya kedua atau 75 kertas siasatan berkaitan penyebaran berita palsu dan isu menyentuh agama, kaum dan raja 3R telah dibuka setakat 1 November lalu. 45 daripadanya selesai, manakala bakinya masih disiasat. Penyiasatan dilaksana polis, MCMC dan pejabat peguam negara. Untuk makluman Datuk Yang Pertua, Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT MCMC dengan pelibatan agensi penguatkuasaan seperti PDRM telah menjalankan beberapa sesi libat urus dengan pihak penyedia platform media sosial utama bagi membuka laluan kerjasama dalam membantu menangani pelbagai permasalahan penyalahgunaan platform media sosial, termasuklah isu penyebaran kandungan ataupun berita palsu. Sesi libat urus ini akan dilaksanakan secara berterusan. Teo turut memaklumkan dari 1 Januari hingga 31 Oktober lalu, 3,752 berita palsu dan ucapan kebencian yang menyentuh isu 3R di media sosial telah diturunkan. Usaha menghimpunkan data berkaitan industri perumahan sedang dilaksana menggunakan kaedah analitis data raya. Tujuan utamanya memadankan penawaran dengan permintaan rumah. Ia bagi mengelak isu berkaitan perumahan termasuk kediaman tidak terjual. Data itu antaranya meliputi aspek lokaliti dan pembinaan projek. Untuk makluman Yang Berhormat, pada pilihan raya umum. Perkara ini seiring dengan yang dibawa oleh pihak kerajaan, kita tahu PADU sebagai contoh untuk membantu kerajaan mengenal pasti kaedah subsidi bersasar. Tapi untuk menguruskan industri perumahan, perkara yang paling asas yang kita kena tengok itu adalah soal data, soal yang Berhormat sebut tadi. Maka sasarannya memang kita dah ada garis panduan untuk menyusun kaedah tersebut. Bagi melindungi kepentingan pembeli pula, pindaan terhadap Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesinan 1966 sedang dilaksana. Benih padi nuklear atau NMR 152 lebih berdaya tahan terhadap penyakit selain ancaman cuaca dan serangga. Penggunaannya berjaya hasilkan varieti baka tanaman lebih berkualiti sekaligus tingkatkan pengeluaran padi hingga 60%. NMR 152 terhasil menerusi penyelidikan teknik biak baka yang dilaksana Nuklear Malaysia.
Untuk makluman yang bawah. Hasil kajian mendapati varieti padi ini yang ditanam di pelbagai lokasi di semenanjung Malaysia menunjukkan purata hasil padi boleh ditingkatkan dari 20% hingga 60% bergantung kepada lokasi, pengkelasan tanah dan juga kaedah pengurusan sawah yang baik. Usaha kawal peningkatan kos haji sentiasa dilaksana tabung haji TH. Ini termasuk mementerai beberapa perjanjian kontrak jangka panjang untuk beberapa perkhidmatan, antaranya penerbangan, penginapan dan sajian makan. Menurutnya, harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa dan tidak dinaikkan setiap tahun. Lembaga tabung haji sentiasa peka dengan menyemak secara terperinci kos-kos menunaikan haji yang terkesan akibat peraturan dan cukai baru yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Peningkatan kos haji tidak dapat dielakkan kerana ianya terdedah kepada faktor-faktor di luar kawalan tabung haji. Ini termasuk kadar inflasi dan percukaian di Arab Saudi, kadar tukaran mata wang ringgit Malaysia berbanding Saudi Riyal dan dolar Amerika. 97 bilion ringgit diperuntuk KWSP untuk pelaburan domestik tahun ini, yang mewakili 83% daripada jumlah peruntukan dananya. Kementerian Kewangan menyatakan sejak 2019 hingga tahun ini, KWSP telah peruntukkan alokasi dana tahunan purata lebih 80% untuk dilabur dalam pasaran domestik. Tumpuan akan terus diberi kepada pelaburan domestik dengan memperuntuk sebahagian besar dana tahunannya kepada pasaran tempatan. Dalam pada itu, MOF menyatakan hasil pelaksanaan cukai keuntungan modal CGT yang dijangka bermula 1 Mac 2024 dianggar sekitar 800 juta ringgit setahun. Ia berdasarkan trend pindah milik saham beberapa tahun terkini. Menurut MOF, CGT hanya akan dikenakan kepada pelupus saham tidak tersenarai. Ia terdiri daripada syarikat, perkongsian liabiliti terhad, koperasi dan badan amanah sama ada entiti tempatan ataupun asing yang merupakan pemegang saham dalam sesuatu syarikat. Bagi tujuan ini, pindaan perundangan yang terlibat sedang dilaksana. Garis panduan akan turut dikeluarkan bagi memberi penerangan yang lebih jelas berkaitan pelaksanaan CGT. Berita Parlimen berakhir di sini. Teruskan sokongan dan bantuan kepada rakyat Palestin yang ditindas Zionis Israel. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.